Kita buka majlis dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa 'alamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mati Fadilatul Imam, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian yang semati juga Tuan Siah, seluruhnya jawatan kuasa masjid, seluruhnya para alim ulama, ustaz dan ustazah, kemudian sahabat-sahabat saya daripada Jaiz, kemudian tokoh-tokoh pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada petang ini untuk kita sambung sesi tazkirah kita, pembahasan yang terdapat dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang dikarang oleh Syekh Imam Samsuddin Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Baik, hari itu kita dah bincang berkenaan dengan tegahan ataupun larangan. Dalam dua sesi tazkirah sebelum ini, kita telah menyentuh tentang tegahan dan larangan daripada kita meminta kepada kematian. Tak boleh kita meminta kematian disebabkan oleh larangan-larangan yang dinyatakan. Baik, jadi pada hari ini kita lihat pula tentang harus bercita-cita kematian pula, dan menyeru kepada kematian khaufun zahabuddin, kerana ditakuti daripada kehilangan agama, ditakuti daripada hilang agama daripada diri kita. So dibolehkan kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyegerakan kita dimatikan ataupun diwafatkan dan akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, perkara ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenaan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam pernah berdoa kepada Allah berdasarkan pada ayat Quran dalam surah Yusuf ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin. Maksudnya, ya Allah Tuhanku, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan hubungkan aku ataupun gabungkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana kita tahulah Nabi Yusuf alaihissalam ini seorang Nabi yang mempunyai wajah yang tampan, wajah yang cantik ataupun yang tampan, yang mana Allah Ta'ala telah memberi satu ujian yang besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Dan juga beberapa ujian yang lain. Antara ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dia telah dipulaukan oleh abang-abang dia, adik-beradik yang lain, sehingga dia dicampak ke dalam perigi dan akhirnya ditemukan oleh pedagang ataupun orang yang musafir, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dijual. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga apabila dia hidup dalam keluarga bapa angkatnya Al-Aziz dan juga ibu angkatnya yang bernama Siti Zulaika, Nabi Yusuf alaihissalam sekali lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara di mana ujiannya, di mana
ibu tirinya atau ibu angkatnya telah merayu pada dia untuk melakukan benda yang tidak elok, itulah perzinaan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melepaskan Nabi Yusuf daripada perkara tadi dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf berkata, penjara lebih baik bagi aku daripada aku menghadapi akan suasana yang berlaku sekarang ini. Kemudian dalam penjara pula Nabi Yusuf alaihissalam kan menghadapi pula suasana dalam hidup dalam penjara. Kemudian di samping itu Nabi Yusuf juga terpaksa berpisah dengan ayah dia, terpaksa berpisah dengan ibu dia, dan dia sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga supaya Allah Taala mempertemukan dia dengan ayah dan juga ibu dia. Sehinggalah apabila dia telah keluar dari penjara dan akhirnya dilantik sebagai Raja Mesir, akhirnya apabila tibanya datang musim kemarau yang panjang, kan, berdasarkan kepada mimpi raja yang menyatakan raja kata bermimpi 7 ekor lembu yang kurus telah memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Ini nak menyatakan kepada tahun yang pada permulaan tahun yang subur, yang penuh dengan rezeki, dan lepas tu menerima tahun yang kemarau yang berduka citakan. Dan akhirnya Nabi Yusuf AS dapat berjumpa semula dengan abang-abang dia, dan akhirnya dapat berjumpa dengan ayah dan juga ibu baginda Nabi Yusuf AS. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Siti Maryam AS. An Maryam alaiha salam fi qauliha, di mana Nabi Siti Maryam telah berkata yang berdasarkan pada petikan terdapat dalam Quran, dia kata ya laitani mittu qabla haza wa kuntu nasyan mansiya. Surah Maryam ayat 23, yang maksudnya Maryam berkata, aduhai diriku, dia kata mittu qabla haza, aku mati sebelum daripada ini lebih baik, wa kuntu nasyan mansiya, dan adalah aku apabila aku telah diwafatkan Allah Ta'ala, sudah tentu aku akan menjadi orang yang dilupakan. Tidak akan ada siapa lagi akan mengingat akan diriku kalau seandainya Engkau ya Allah segera mewafatkan diriku. Itulah kisah yang berlaku kepada Siti Maryam. Kalau ikut sejarah Nabi Siti Maryam ini adalah anak kepada Nabi Zakaria AS, di mana Siti Maryam telah pun diletakkan di Baitul Maqdis untuk beribadah dan juga mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya Nabi Zakaria AS dia memohon kepada Allah supaya dikurniakan anak lelaki. Tetapi Allah Ta'ala telah mentakbirkan dia mendapat seorang anak perempuan. Tetapi oleh kerana dia telah bernazar untuk meletakkan anak tadi di Baitul Maqdis untuk beribadah kepada Allah, akhirnya bila Siti Maryam lahir, maka Nabi Zakaria menunaikan akan nazar dia dan diletakkan Siti Maryam di sana dan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala di sana. Kemudian setelah dia beribadah lama di Baitul Maqdis, akhirnya Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahawa dia akan dikurniakan seorang anak. Maka Allah Ta'ala telah mengutuskan Jibril AS untuk bertemu dengan Siti Maryam dan memberitahu pada Siti Maryam bahawa dia akan mendapat seorang anak laki-laki lah. Maka Siti Maryam berkata kepada Jibril AS, bagaimana aku akan dikurniakan seorang anak sedangkan aku ni bukan seorang perempuan yang jahat dan aku ni tidak pernah pun berkahwin. Maka Jibril AS berkata, benda ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala telah nak mentakdirkan seorang anak, maka kamu akan mendapat seorang anak. Maka selepas pertuntutan, maka Nabi Siti Maryam AS dikurniakan seorang anak, iaitulah Nabi Isa AS. Kan sebelum dia kurniakan anak tadi, dia dalam keadaan hamil dan akhirnya dia melarikan diri daripada tempat peribadahnya dan akhirnya dia merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menyegerakan kematian Siti Maryam alaihissalam. Baik, itu yang kedua. Kemudian diterimakan pula daripada Malik bin Abi Zanad daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata la taqumus sa'ah hatta yamurru rajulu bi qabri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, dia kata tidak berlakulah kiamat itu sehingga seorang laki-laki itu lalu pada kubur seorang laki-laki, kemudian berkatalah dia lelaki yang lalu tadi, ya laitani
wahai diriku, dia kata, wahai diriku, di situlah tempat aku, dia kata. Wahai diriku, di situlah tempat di mana dikubur, itulah nanti dia akan dikuburkan. Maksudnya dia memohon kepada Allah Ta'ala supaya dia segera mati dan ditempatkan di tempat yang sama dengan kedudukan si laki-laki tadi yang telah meninggal dunia. Baik, kemudian ini di sini kemudian timbul persoalan. Persoalan di sini, kalau dalam bab ni tuan-tuan, dia menceritakan tentang maknanya boleh kita meminta kepada kematian. Sedangkan bab sebelum ini cerita pada kita, ditegah kita daripada minta mati. Dilarang kita daripada minta kematian. So seolah macam terjadinya ta'arud. Ta'arud ni pertentangan ataupun pertembungan. Pertembungan bab yang pertama dengan bab kedua. Okey, berkata musannif atau Imam Qurtubi, dikata la ta'aradu baina hazi turjamah allati qablaha lima nubayyihu, dia kata. Tiada pertentangan di antara ini dengan yang sebelumnya, dia kata. Sebenarnya tidak ada pertentangan pun dalam bab ini dengan bab sebelumnya. Kerana apa tuan-tuan? Kan dalam bab sebelumnya dia kata dicegah kita daripada kematian apabila terjadinya mudarat kepada jasad dan juga kepada harta. Bila berlaku mudarat kepada jasad dan juga harta kita, maka tidak digalakkan kepada minta kematian. Dalam bab ini pula diharuskan kita memohon kepada kematian kerana mudarat kepada agama. Mudarat kepada agama. So maknanya tuan-tuan, ada perbezaan di antara bab pertama dengan bab kedua. Baik, kemudian tentang berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf AS tadi, Imam Qurtubi berkata, dia mengambil satu petikan daripada diterima daripada Qatadah. Dia kata lam yatamannal maut ahadun nabiyyun wala ghairuhu illa Yusuf alaihi salam hina takammada alaihi ni'am. Dia kata tidak bercita-cita mati oleh seseorang itu, oleh seorang nabi dan juga bukan nabi, kecuali Nabi Yusuf alaihi salam di ketika sempurna atas dia nikmat. Dan terhimpun padanya itu segala orang kata kekayaan. Kenapa kekayaan? Kerana dia telah dilantik sebagai Raja Mesir. Bila dah jadi raja tuan-tuan, bayangkanlah banyak benda mana menjadi milik kepada raja. Kemudian samping itu pula ada satu lagi tuan-tuan, poin yang penting kepada Nabi Yusuf AS, kenapa dia nak segera meninggal dunia. Dia kata istaqa ila liqa'i rabbih. Dia kata aku rindu nak berjumpa dengan Allah. Sebenarnya aku rindu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi Yusuf AS mohon pada Allah supaya dia segerakan wafat. Tawaffani musliman walhiqni bis solihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan hubungkan aku dengan orang-orang yang muslim. Kemudian di samping itu pula tuan-tuan, Allah Taala menyebut dalam Quran tentang kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allimni min ta'wilil ahadis. Ya Allah, Tuhanku, sungguh telah Engkau datangkan kepadaku daripada kerajaan. Maknanya Engkau dah bagi aku kerajaan negara Mesir ini. Wa 'allimtani min ta'wilil ahadis, dan juga Engkau ya Allah telah ajarkan kepadaku macam mana mentafsirkan mimpi. Macam mana mentafsirkan mimpi. Ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Yusuf AS. Baik, kemudian tuan-tuan, ada juga pendapat yang lain menyatakan bahawa innal Yusuf AS lam yatamannal maut wa innama tamannal muwafat alil Islam. Ada pula pendapat menyatakan Nabi Yusuf AS tadi dia bukan nak cita-cita kepada kematian itu disebabkan oleh kesempurnaan kekayaan dia ada. Tetapi dia kata Nabi Yusuf AS itu dia tidak bercita-cita kepada kematian, tetapi hanya bercita-cita untuk mati dalam Islam sahaja. Ayat dia kata iza jaa ajli tawaffani musliman. Nabi Yusuf kata apabila telah datang ajal padaku, matikan aku dalam keadaan Islam. Okey, jadi makna tuan-tuan ada dua pertentangan pendapat. Pendapat menyatakan Nabi Yusuf AS rindu nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat kedua menyatakan bahawa Nabi Yusuf AS nak mati hanya cuma mati nak dalam Islam sahaja. Wa hadza huwa qaulul mukhtar min ta'wil ayat inda ahli ta'wil. Dan bermula ini tuan-tuan, ini pendapat yang kedua, ini adalah perkataan yang dipilih
dia dalam mentakwilkan ayat ini berdasarkan kepada pendapat di kalangan golongan ahli takwil ayat Quran lah. Wallahu a'lam. Tetapi hakikat sebenarnya kita serahlah kepada Allah Taala. Allah Taala sajalah lebih tahu macam mana keadaannya. Baik, kemudian tentang Siti Maryam pula. Kenapa Siti Maryam alaihissalam memohon kepada Allah Taala supaya diwafatkan ataupun dimatikan segera? Kan? Ada dua kaul ataupun dua pendapat yang tekan bunyi. Yang pertama dia kata innaha hafat ayyazanna biha asu bi diniha. Pertama bahawa dia ditunjuk kepada Siti Maryam itu sendiri. Pertama, kenapa Siti Maryam nak segera meninggal dunia ini? Kerana dia nak tengok pada diri kita sendiri, diri dia sendiri. Kerana nak tinjau pada diri sendiri. Kenapa? Kerana dia kata dia takut bahawa akan terjadinya orang kata fitnah kepada agama Siti Maryam itu. Dia takut terjadi fitnah pada agama dia sendiri, dan dia takut nanti kemungkinan dia tak mati dalam masyarakat Islam. So dia memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala segerakan mati disebabkan oleh fitnah yang berlaku pada agama dia, pada dirinya dalam bab agama. Itu yang pertama. Yang kedua, li'alla yaqa'u fi qaumin bisababiha bi buhtan wa zur wan nisbatu ila zina wa zalika muhlikul lahum wallahu alam. Pendapat kedua pula, orang kata ditujukan kepada kaum dia. Tadi ditujukan pada diri dia sendiri, sekarang ditijau kepada kaum dia sendiri. Dia kata, kenapa Siti Maryam ni minta Allah Ta'ala supaya segera diwafatkan? Kenapa? Kerana dia takut kaum dia tadi akan terjadi fitnah kepada mereka. Bila terjadi fitnah kepada mereka dan mereka menuduh dia melakukan benda yang tidak elok, mengenai perzinaan, sudah tentu Allah Ta'ala akan menurunkan bala bencana dan azab kepada kaum dia. Bala bencana dan azab kepada kaumnya. Wazalika muhlikul lahum, dan bermula demikian tadi akan memusnahkan mereka, dan kemungkinan negara mereka juga akan musnah disebabkan fitnah yang mereka wujudkan terhadap Siti Maryam alaihissalam, tuan-tuan. Kemudian dalam sejarah Islam pun, tuan, bukan sahaja berlaku kepada Siti Maryam alaihissalam, malah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, isteri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, tuan-tuan, di mana Siti Aisyah pernah difitnah. Kan, di mana Allah Taala menyebut dalam Quran, di mana Allah Taala firman, dia kata fi haqqi man iftara an Aisyah, pada hak orang-orang yang mengadakan benda yang dusta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah Taala sebut, dia kata wallazi tawalla kibra'u minhum lahum azabun azim, dan orang-orang yang mengambil bahagian yang terbesar di dalam menyiarkan berita yang bohong dan dusta kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, lahum azabun walahum azab, dan bagi mereka itu azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala kerana menyia-nyiakan berita yang bohong. Sedangkan Siti Aisyah taala tidak melakukan benda tidak elok bersama dengan seorang sahabat bernama Safwan, kata silap saya lah, di mana benda ini terjadi dalam sejarah Islam. Jadi peristiwa Siti Aisyah ni pun ada hubungan juga dengan peristiwa yang berlaku kepada Siti Maryam alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, dia kata watahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim, dan mereka itu menyangka, siapa yang menyangka ni? Orang kafir tadi menyangka, orang-orang munafik itu menyangka bahawa mereka itu adalah, benda yang berlaku itu adalah benda yang kecil. Mereka sangka bahawa fitnah yang mereka buat kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala itu, bahawa benda itulah benda kecil je, Allah tak ada benda pun pada mereka. Wa huwa indallahil azim, sedangkan perbuatan mereka, tuan-tuan, membuat benda fitnah, benda menuduh Siti Aisyah ni berzina dengan seorang sahabat, kan, apabila balik daripada satu peperangan tadi, indallahil azim, sedangkan pada sisi Allah Taala ini benda ini besar pada Allah. Kecil pada mereka tapi besar pada Allah. Maknanya besar nanti tanggungan azab yang akan mereka terima hasil daripada perbuatan mereka memfitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian dalam kitab ini juga menyebutkan bahawa terdapatnya khilaf tentang ada yang menyatakan bahawa Siti Maryam ni merupakan seorang nabi.
Nabi perempuan. Dan ada juga pendapat menyatakan bahawa Siti Maryam ini adalah merupakan seorang siddiqah. Di mana dalam kitab ini disebut, dia kata waqad ikhtalafa fi Maryam alaihissalam wa huwa hal hiya siddiqah liqaulihi ta'ala wa ummuhu siddiqah aw nabiyyah liqaulihi ta'ala fa arsalna alaihim ruhana. Wa qala ta'ala wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki atau sebagaimana yang disebut Allah Ta'ala dalam Quran lah. Baik, di sini dinyatakan bahawa terdapat khilaf di kalangan para ulama berkenaan adakah Siti Maryam ni adakah dia hanya seorang yang siddiqah ataupun dia merupakan seorang nabi yang perempuan. Jadi kalau berdasarkan pada Al-Quran disebut wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu merupakan siddiqah, orang yang sangat benar, memang ada hujahlah berdasarkan pada ayat tadi. Kemudian ada pula menyatakan bahawa Siti Maryam ini seorang nabi kerana berdasarkan pada firman Ta'ala wa arsalna ilaiha ruhana, dan kami utuskan ilaiha kepadanya itu roh kami, makna malaikat Jibril alaihissalam. Kerana kebiasaan tuan nabi, kebiasaan orang yang didatangkan malaikat Jibril ini biasanya seorang nabi. Cuma persoalannya, adakah nabi itu daripada galangan golongan perempuan? Yang setahu kita tuan-tuan, tidak ada nabi daripada golongan perempuan. Nabi ini mestilah seorang yang laki-laki. Seorang laki. Dan jumlah nabi kita tahu ada 124,000 nabi. Kemudian rasul ada 313 rasul. Cuma rasul yang disebut dalam Quran ada 25 orang rasul saja yang disebut dalam Quran. So maknanya ada pendapat menyatakan bahawa Siti Maryam ini merupakan seorang nabi yang perempuan, kerana berdasarkan pada ayat Quran tadi, maksudnya Siti Maryam itu diutuskan malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan dia dan memberitahu kepada dia bahawa dia akan dikurniakan seorang anak. Serta berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa iz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki. Dan ingatlah ketika para malaikat kepada Siti Maryam, ya Maryam innallaha astafaki, sungguhnya Allah Ta'ala telah memilih akan engkau. Jadi perkataan memilih ini kan dipahami bahawa Siti Maryam ini merupakan seorang nabi daripada golongan wanita, daripada golongan perempuan. Cuma pendapat ini tuan-tuan, dua pendapat ini ada khilaf di kalangan ulama lah. Ada yang mengatakan dia hanya seorang siddiqah sahaja, dan ada saja dia menyatakan seorang nabi. Cuma kalau kita kata dia seorang nabi, kemungkinan mustahil lah, kerana nabi ini mesti daripada golongan perempuan tuan-tuan. Baik, kemudian kita lihat pada pembahasan daripada kitab ni juga, katakan bahawa kalau kita lihatlah tuan-tuan, lihatlah sebenarnya kalau dari segi macam ucapan-ucapan pembohongan, berita cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, orang kata mengadakan cerita bohong ni, kalau kirakan segi orang kata nisbah di segi dia punya dosanya, orang kata azam, dosanya memang besar lah, dan balasan pun orang kata memang beratlah balasannya. Dan kemungkinan besar juga mereka boleh ditimpa oleh kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ala hadzal hadul ladzi zakarnahu fi ta'wilaini yakunu tamanil maut fi haqqiha jaizun. Jadi berdasarkan kepada hujah-hujah ni tuan-tuan, berdasarkan kepada hujah yang fitnah-fitnah yang berlaku terhadap kata orang-orang ataupun nabi-nabi yang disebutkan tadi, bahawa menyatakan bahawa boleh kepada kita supaya kita memohon kepada kematian ke alasan yang terjadinya fitnah di dalam bab agama. Terjadi fitnah dalam apa, di mana kita tidak boleh lagi, contohnya kita tidak lagi boleh, mungkin boleh ibadah kepada Allah, kita tak boleh lagi, disebabkan oleh ada sekatan-sekatan. Dan kalau kita nak ibadah pun mungkin terpaksa sembunyi-sembunyi, dan kalau ada orang nampak kita ibadah pun mungkin kita akan bunuh, kita akan ditembak dan sebagainya. Jadi berdasarkan pendapat ini tuan-tuan, maka dibolehkanlah kita memohon kepada kematian tadi. Boleh sikit lagi. Baik, kemudian tuan-tuan, berdasarkan pada hadis tadi, kalau kita lihat pada hadis, ada satu hadis yang saya sebut tadi, berkata la taqumus sa'ah hatta yamur rajulu bi qabli rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Ada satu hadis daripada orang yang saya sebut tadi,
di mana Nabi berkata, dia kata tidak berdirilah kiamat sehingga lalulah seorang lelaki pada kubur seorang lelaki yang lain. Kemudian dia berkata, ya laitani makan, wahai duhai diriku, dia kata di situlah tempatku. Dia kata ataupun maksudnya aku sukalah tempat tu, kalau boleh aku nak masuk tempat tu. Jadi apakah alasan dia? Alasan dia lelaki tadi berkata demikian. Kenapa dia suka kepada tempat itu? Kubur tadi, kenapa dia suka kepada kubur tadi? Dia kata ni disebabkan oleh, tuan-tuan, bukan disebabkan oleh masalah harta dia yang dirampas oleh orang, ataupun mungkin bukan disebabkan oleh jasad dia dipukul-pukul oleh orang dan sebagainya, tetapi semua sekadar kerana dia nak mempertahankan agama dia. Kan? Disebabkan oleh nak mempertahankan agamanya, dan dia tak boleh nak beribadah kepada Allah, dan kalau dia beribadah maka dia akan dipukul, dia akan diseksa, dia akan macam-macam lah penderaan-penderaan yang dia akan dapat kalau seandainya terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam konteks ini barulah sesuai dengan apa yang disebut tadi, ya laitani makanahu, wahai diriku, alangkah baiknya kalau aku duduk di situ. Kenapa? Mati lebih baik bagi dia. Kerana kalau dia masih hidup, sudah tentu dia agama dia mungkin akan dihina, agama dia akan dipelekehkan, dan mungkin satu lagi mungkin dia akan meninggal dunia, dibunuh dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW juga ada mengajar pada kita satu hadis berkenaan dengan dalam bab ini. Dia kata, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hul masakin wa iza aradta fil nasi fitnatan faqbidni ilaika ghairul maftun rawahul Malik. Nabi SAW ada mengajar pada kita tentang perkara ini dalam yang ada kaitan dengan ini, dan satu doa di mana Nabi kata, ya Allah Tuanku, sungguhnya aku minta padamu ya Allah perbuatan yang baik, fi'lal khairat, ya, segala perbuatan yang baik, wa tarkul munkarat, dan meninggalkan segala-segala benda mungkar, wa hubbul masakin, dan cinta kepada orang miskin. Faiza arata, dan apabila engkau berkehendak ya Allah, kau berkehendak ya Allah pada manusia itu fitnah, kalau kehendak ya Allah berlakunya fitnah di kalangan manusia ya Allah, faqbidni ilaika, cabut olehmu akan nyawaku ya Allah, dan bawa aku pada engkau ghairul maftun, dalam keadaan aku dapat melaksanakan segala kewajipan-kewajipan terhadap dirimu ya Allah. Dalam keadaan aku ni bukan difitnah, aku dalam keadaan bukan aku ni tidak, orang kata dalam keadaan teruk lah, orang kata bukan dalam keadaan teruk yang menyebabkan boleh mudarat pada agama, pada diri agama aku ya Allah. Kalau dalam macam tu keadaan, tuan-tuan, dia kata kalau macam tu ya Allah, banyak sana, orang kata kiri kanan aku banyak benda fitnah ya Allah, mohon ya Allah kau cabut dan nyawa aku tak sanggup datang meninggal keadaan tadi. Baik, kemudian dalam satu kata-kata daripada Sayyidina Umar pula pernah berkata, dia kata berkenaan dengan kaitan dengan tajuk ini, dia kata Allahumma qad da'aftu quwwati wa kabirtu sinni wa nashartu ra'iyati faqbidni ilaika ghairu mudayyi wala muqassid. Di mana Sayyidina Umar pernah berkata, ya Allah Tuanku, sungguh telah lemahlah kekuatan aku, dan umur aku dah tua, sedangkan rakyat aku ni semua dah bertebaran, tak nak ikut cakap aku lagi. Oleh itu ya Allah, faqbidni ilaika ghairu mudayyi, ya Allah tu engkau kabatkanlah ataupun cabutlah nyawa aku kepada engkau ya Allah, dalam keadaan aku tidak menyia-nyiakan perkara-perkara yang telah engkau perintahkan, wala muqassid, dan aku tidak melalaikan terhadap apa yang telah engkau perintahkan pada diriku ya Allah. Fama jawaza zalika asyahru hatta qabada radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah berlalu sebulan, setelah Sayyidina Umar memohon kepada Allah Taala supaya segera dimatikan, maka Sayyidina Umar pun wafat dan menemui Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menemui kekasihnya, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya rasa sekadar itu sajalah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan pada petang ini, tuan-tuan, berkenaan dengan tajuk ini, ialah harus bercerita kepada kematian dan memohon kepada kematian kerana ditakuti akan berlakunya hilang agama ataupun fitnah di dalam agama. InsyaAllah kalau ada masa lagi, insyaAllah di minggu depan, insyaAllah kita akan, kalau panjang umur kita akan jumpa lagi. Masih lagi sikit lagi, ada sikit lagi pembahasan dalam bab ini.
Lepas tu kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitulah babun zikrul maut wa isti'dadu fi. Bab pada menyatakan kematian dan persiapan untuk menuju kepada kematian. Sekian saja. Alhamdulillah. Cukup sekadar tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal azkan halalan mubarakatan katsiran wa siyana ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna qalbin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa balighna ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum.